مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kedua, qidamun artinya sedia dan dikehendaki dengan dia sedia yang zati, dan maknanya ketiadaan permulaan bagi wujud. Artinya tiada mendahulukan ada Allah itu oleh Adam, dan keluar dengan sedia yang zati itu sedia yang zamani, iaitu panjang masa serta terdahulu Adam, maka tiada dikehendaki di sini. Qala al-musannifu, kedua yakni bermula sifat yang kedua, tu murak kedua yakni tulis itu bermula sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Ta'ala dan mesti sungguh baginya yang wajib atas setiap mukallaf, berpegang teguh dengan sungguh, ia serta dalilnya barulah mari ialah qidam. Dah tak? Kedua yakni bermula sifat yang kedua. Kita dah maklumlah bermula sifat yang kedua yakni fi dzikri, pada sebut, bukan pada nafsil amri, bukan pada diri perkara. Kerana mengatakan yang kedua pada diri perkara membawa kepada ada tertib. Tertib. Maka membawa pula, yakni apabila kita kata ada tertib, membawa pula bahawasanya muratib tu tadi, yakni hak duduk selepas tu mari setelah daripada murattab, yakni hak dulu. Maka bila kita sebut yang kedua ialah qidam, maknanya qidam ni tadi mari
setelah daripada wujud. Faham tak tu? Ada ataupun sabit kidam tu setelah sabitnya wujud. Maka barulah apa? Barulah kidam. Faham tak tu? Maka membawa kepada baru dan kaedah kita, perkara yang membawa kepada baru zat dan baru sifat-sifat Allah Ta'ala mustahil. Perkara yang membawa kepada baru zat Allah Ta'ala dan baru sifat-sifat Allah Ta'ala, maka dia mustahil. Ada tu? Gapo yang menyebabkan kita kata baru zat dan baru sifat tadi tu? Mengatakan kidam ni tadi ialah yang kedua pada nafsul amri. Maka mengatakan kidam tu tadi adalah yang kedua kepada nafsul amri, membawa kepada tartib membawa kepada baru sifat kidam. Ya tu. Maka baru sifat kidam tu mustahil. Ya tu. Nampak tak tu? Baru sifat kidam tu mustahil. Jelas. Maka kidam tu tadi boleh tidak ada terdahulu, tidak ada kemudian. Yakni kidam tu tadi nombor dua dia tu, nombor dua pada apa? Pada sebut, bukan pada diri dia tu. Faham tu? Bukan pada diri dia hak sebenar tu, dia bukan nombor dua. Pada sebut je kita panggil dia nombor dua. Hakikatnya wujud bukanlah duduk sebelum daripada apa? Sedia. Tu maksud apa? Maksud orang panggil nombor dua pada sebut, bukan pada diri perkara. Jelas tu, patut kiyahlah pada tiap-tiap sifat Allah Ta'ala tu gitu belaka. Boleh? Habis setakat tu. Yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kita jumpa dah istilah wajib bawah ni. Kita ada wajib pada akal, wajib pada syarak, wajib pada adat. Maka pada dhabit kita ni wajib ke apa? Wajib pada akal. Wajib pada akal. Dan kita dah cerita pada mereka yang ikut kelas ke apa? Misalnya kelas wasail ilmu kalam, kita dah cerita bahawasanya wajib pada akal ni ulama Jawi ada dua terjemahan. Sama ada tentu sungguh ataupun ada. Maka pada seumpama sifat salbiyah, dia bukan sifat yang bangsa wujudi, maka wajib pada akal ni terjemah dengan perkara tentu sungguh. Ada tu? Perkara yang tentu sungguh. Kalau kita nak kira sebenar, wujub kena kepada tentu tu. Ada tu? Kena kepada tentu tu. Ada tu? Hakala. Itu kena beza di antara apa? Beza di antara hak mana dan bila kita nak terjemah ada dan bila kita nak terjemah sungguh. Dalam bahasa Arab, dua-dua tu tadi wujub. Perkara yang bersifat dengan apa? Wujub, kita panggil apa? Wajib. Maka kidam ni tadi wajib pada akal. Ada tu? Batu musannif kata yang wajib, bukan yang wujud. Kerana sifat tu dia wajib. Ada tu? Ada pun hukum bagi sifat wujub. Seperti mana akan terzahir pada i'tiqad kita mana lepas apa dhabit hak kita bagi tadi tu, last sekali kita ada tambah berpegang teguh dengan sungguh ia. Sungguh tu wujub. Dhabit kita bagi tadi. Tu dah. Tu kena ingat malik tu. Benda kita tambah dah. Tinggal 2 minggu je. Sekali lagi dhabit. Bermula sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib pada akal sini. Dan mesti sungguh baginya. Tu kita widhabit ni sebab nak terjemah makna wajib tadi. Gapo makna wajib pada akal? Mesti sungguh baginya bagi Allah. Ada tu? Sifat yang kedua yang mesti sungguh bagi Allah Ta'ala tu tadi, yang wajib. Ni wajib pada syarak pula. Ni hak wajib ni. Yang kedua ni. Yang wajib yang ni pada syarak. Atas setiap mukallaf. Wajib pada syarak tu atas setiap mukallaf. Gapo yang wajib? Berpegang teguh
berpegang dengan kemah. Tak terima kata dak. Gapo hak kena berpegang dengan teguh? Ni tengok balik. Ni tengok balik sini. Boleh? Tengok kitab tu, saya tengok kau orang mari tu. Tengok kitab. Berpegang teguh dengan sungguh ia, ini dengan wujub ia. Ya tu. Tu. Ni benda ni kita tambihlah kedah ni. Dengan sungguh, dengan wujub. Hak kita kena pegang dalam hati kita adalah wujubul wajibat. Kena ingat tu. Wujubul wajibat. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu banyak. Nah, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu banyak. Antara kesempurnaan itu kidam. Hak kita kena pegang dalam hati kita ialah wujubul kidam. Gitu. Lepas tu kita kata tu berpegang teguh dengan sungguh ia. Her tu. Tu ingat malik tu. Serta dalilnya. Pegang sungguh tadi tu kena dengan dalil. Kerana tanpa dalil jadilah kita mukallid. Herak. Lepas tu kena tabik ni. Tu kena faham maksud kedua. Lepas tu kiyah tiap-tiap kita mengaji pani sifat 20 kita arak kau, kita jawi kau, takdir gini berlaku. Herak tu. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tak kira lah siapa berapa. Takdir gitu berlaku. Kalau pada sifat mustahil kita kata mesti tidak. Berpegang teguh dengan tentu tidak. Kalau sifat wajibat tentu sungguh. Berpegang dengan sungguh. Kalau mustahil berpegang dengan tidak. Faham eh? Tu kiyah gitu. Serta dalilnya ialah kidam. Ialah tu khabar lah. Khabar kepada kedua. Dalam mata kita tu kedua kidam. Gitu je. Betul tak? Kedua kidam. Habis cakap tu. Maka musannif kata kedua kidam. Nak masuk pula kepada sifat yang kedua, bahagian sifat yang kedua daripada 4 bahagian kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Di sisi yang mereka yang mengisbatkan ahwal ni kena perhati molek hak ni. Boleh? Sifat salbiyah ni perhati molek, kita ngaji sebutir kitab tu faham banyak kitab. Faham? We perhati molek. Maka bila kita sebut kidam, setengah orang tu dia tahu belaka dah permulaan kepada sifat salbiyah. Kerana sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang banyak, yang tak terhingga tu dibahagikan kepada 4. Dibahagikan kepada 4. Pertamanya nafsiyah, keduanya salbiyah, ketiganya ma'ani, keempatnya ma'nawiyah. Faham? Baik. Maka nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah ini kita panggil bagai-bagai ataupun pembahagian kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Dan kita dah sebut dulu, sifat nafsiyah ni dia hanya ada iaitu wujud. Sifat salbiyah dia ada banyak. Tapi semuanya balik kepada ummahatus sifat yang 5. Sifat ma'ani dia ada banyak. Tapi semuanya kembali kepada ummahatus sifat yang 7. Begitu juga sifat ma'nawiyah dia ada banyak. Semuanya yang banyak tadi kembali kepada ummahatus sifat. Banyak tak banyak tu tadi, makhluk tak tahu banyak dia. Yang tahu hanyalah Allah Ta'ala yang khaliq. Itu i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah. Faham situ? Maka kidam nak syuruk pula kepada masalah sifat salbiyah. Yang kita dah sebut tadi, dia adalah bahagian yang kedua kepada bahagian sifat-sifat kamalat Allah Ta'ala yang 4. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang banyak tu dibahagikan kepada 4. Dah tu? Dibahagikan kepada 4 kama huwa maklum. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Salbiyah nombor 2. Boleh? Dan ulama kata didahulukan perbahasan sifat salbiyah daripada ma'ani dan ma'nawiyah kerana sifat salbiyah ni seumpama takhliyah dan sifat ma'ani ni seumpama tahliyah.
Takhliyah maknanya membuangkan. Dia macam gini dalam hati kita kan. Dalam hati kita ni, hati ni dia satu bekas yang Tuhan tuntut untuk kita makhluk ni letak dengan sifat-sifat yang mulia. Betul tak? Tapi makhluk ni tadi, oleh kerana dia tu makhluk, lebih-lebih lagi kita lah, kita masing-masing yang bernama insan ni buat salah. Maka salah kita tu dengan makna apa? Dengan makna kita telah meletak ke dalam bekas yang nama hati tadi sifat-sifat yang bukan mulia, yang Tuhan benci. Maka bila ada sifat hak Tuhan benci tadi tu, apa kita kena buat? Kita kena takhliyah. Kita kena sucikan dulu daripada sifat hak Tuhan tak suka. Tu proses tu nama dia takhliyah. Membuangkan sifat hak apa? Hak Tuhan tak suka. Kalau nisbah sifat salbiyah, menafikan sifat dan perkara yang tidak layak di Tuhan. Ada tu. Menafikan perkara, yakni sifat yang tidak layak di Tuhan. Bila kita dah buai dah dalam hati kita, nisbah hati ni, buai dah benda hak tak layak dalam hati kita tu tadi, daripada sifat-sifat hak Tuhan benci. Ada tu. Seumpama deki, seumpama kita kata takabur, seumpama kita kata lagi ke apa? Kebencian dalam hati dan sebagainya, ananiyah dan sebagainya. Sifat-sifat ni sifat Tuhan marah ni. Sifat-sifat ni sifat Tuhan marah. Kita dengan Tuhan je tahu hak dalam hati tu. Bila orang lain tak tahu tu bagai tu sebab dia duduk dalam hati. Maka setelah daripada disucikan yang tak layak, baru boleh ke apa? Letak hak layak. Nisbah dalam hati itulah. Maka begitulah juga ke apa? Begitulah juga sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Didahulu ke salbiyah kerana dia ibarat daripada takhliyah. Diletak setelah takhliyah tu ma'ani kerana ma'ani ibarat daripada tahliyah. Yang ini menghiasi Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan yang layak bagi diri dia. Bukan sifat yang bangsa menapi. Benda ni soreh dalam kitab ulama. Sebab tu didahulukan perbahasan salbiyah ke atas ma'ani dan maknawiyah. Adapun maknawiyah dia terbit daripada ma'ani. Faham tu? Salbiyah ibarat daripada takhliyah, ma'ani ibarat daripada tahliyah. Wat takhliyatu muqaddamatun 'ala tahliyah. Tu kena ingat kaedah dia. Kaedah kehidupan kita pun lagu tu. Boleh? Kaedah kehidupan kita pun lagu tu lah. Apa dah? Habis dekat tu. Itu pada sudut mendahulukan sifat salbiyah ke atas ma'ani dan maknawiyah. Selesai masalah tu. Nyata dah pada kita. Nak tengok pula makna salbiyah. Wijlah molek makna salbiyah, faham molek perbincangan berkaitan dengan salbiyah, tengok molek lagu mana cara nak terjemah salbiyah, insya-Allah selesai masalah. Boleh faham? Tulis sikit. Tulis pada kata apa? Tulis pada kata kidam. Ini ialah permulaan kepada sifat salbiyah. Permulaan kepada sifat salbiyah. Yang ialah bahagian yang kedua daripada 4 bahagian sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Ta'ala. Dan ia ialah
sifat yang difaham darinya ternafi dan ketiadaan perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sifat-sifat ini tidak tertentu dan tidak tersakat dengan mana-mana bilangan. Bahkan tidak terhitung dan terbilang ia. Tidak terhitung dan terbilang ia. Bahkan tidak terhitung dan tidak terbilang ia. Tidak mengetahui kan bilangannya itu melainkan Allah Ta'ala jua. Melainkan Allah Ta'ala jua. Adapun yang disebutkan di dalam kitab-kitab ulama, adapun yang disebutkan di dalam kitab-kitab ulama dengan 5: qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, maka ia adalah yang penting-penting daripada sifat salbiyah. Dan ibu-ibunya yang masuklah segala sifat salbiyah yang lain di dalamnya. Yang masuklah segala sifat salbiyah yang lain di dalamnya. Kat tu dulu. Hanya ke? Dah dah baik? Baca. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekhuna hafizahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ini ialah permulaan kepada sifat salbiyah, yang ialah bahagian yang kedua daripada 4 bahagian sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Ta'ala. Sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Ta'ala tu banyak. Tapi hak banyak tu tadi melihat kepada hakikat sifat. Melihat kepada hakikat sifat, yakni pembahagian sifat-sifat kamalatullahu allati taliku bihi kepada 4, yakni nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu adalah bi'tibari haqiqatiha, melihat kepada hakikat sifat. Tabaan kita dah cerita ta'rif kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala hanyalah ta'rif birrasmi sahaja, bukan ta'rif bilhaddi. Hanyalah ta'rif birrasmi sahaja, bukan ta'rif bilhaddi. Jelas tak tu? Baik, habis tak tu. Maka sifat-sifat hak 4 tu tadi, sifat salbi, bila kita sebut qidam, ghaliknya
dalam kitab dia akan sebut qidam. Maka bila jumpa perkataan qidam, dalam keadaan dia sebut kedua qidam. Ada juga setengah kitab disebut kedua wahdaniyah. Ada juga. Dan jaga-jaga sangat kita dengar kedua baqa, kedua mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kedua qiyamuhu bi nafsih. Itu jaga. Dan anak sendiri pun tak pernah jumpa. Boleh? Anak sendiri pun tak pernah jumpa. Hak kita biasa jumpa sama ada kedua adalah qidam ataupun kedua adalah wahda. Ala kulli hal, boleh jadi belaka kedua qidam ke, kedua baqa ke, ila akhiri, salah satu daripada lima. Kerana kita dah sebut kedua tu tak bukan pada nafsul amri, tapi dia hanya pada sebut sahaja. Maka bila sebut kedua wahdaniyah ataupun kedua adalah qidam ataupun kedua baqa ataupun kedua mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ataupun kedua qiyamuhu ta'ala bi nafsih, maka itu isyarat kepada masuk kepada perbahasan sifat salbiyah. Faham tu? Isyarat kepada masuk kepada perbahasan salbiyah. Boleh? Kalau dalam qaidah summa taliha khamsatun, khamsat taliha, tali itu tadi ai fi dzikri, kena tambah. Bapa kalau kita kata nafsul amri, dia akan membawa kepada anda sebut tadi hudusus sifat. Dan kita dah sebut dah kaedah kita perkara yang membawa kepada baru zat Allah Taala dan baru sifat-sifat Allah Taala mustahil. Dan kaedah besar dia adalah ma yuaddi ila mustahil fahuwa mustahil. Faham tu? Fadhal, sambung. Dan ia ialah sifat yang difaham darinya ternafi dan ketiadaan perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Nak masuk kepada ta'rif sifat salbiyah. Gapo sifat salbiyah? Gapo ta'rif sifat salbiyah? Yakni bila kita sebut salbiyah, gapo dilalah, kalau dalam mantik kita sebut lagu mana? Kita sebut gapo dilalah mutabaqiyah yang kita nak faham daripada sifat salbiyah. Itu dalam lugah mantik kita sebut. Faham tu? Bila kita sebut salbiyah, gapo hak kita nak? Yang kalau tak ada benda ni, orang tak panggil faham sifat salbiyah. Gapo maksud faham sifat salbiyah? Maksud dia adalah kita faham bahawasanya qidam tu tadi, kita faham daripada qidam, kita faham daripada baqa, kita faham daripada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kita faham daripada qiyamuhu bi nafsih, dan kita faham daripada wahdaniyah, dan kita faham daripada mana-mana sifat salbiyah Allah Ta'ala. Seumpama la waladalahu, la walidalahu, tu semua sifat salbiyah. Faham tak? Kita faham daripada dia ternafi dan tiada perkara yang tak layak bagi diri dia. Itu makna kita faham suatu sifat sebagai sifat salbiyah. Faham tak? Kita faham suatu sifat sebagai sifat salbiyah. Faham tak? Jelas dah? Dan inilah murad kepada apa? Kepada sifat-sifat salbiyah. Murad utama dia. Ataupun dalam bahasa mantik, anda sebut sekali lagi, yang kita nak dengan dilalah mutabaqiyah kepada sifat salbiyah. Orang akan tanya kita, Ustaz, ni anda masuk dalam sikit tapi tak faham, tak ada masalah. Boleh? Tapi anda rasa insya-Allah boleh faham. Insya-Allah boleh faham. Orang akan tanya kita, Ustaz, bukankah daripada sifat kudrah masalah? Boleh sahaja kita faham daripada sifat kudrah ternafi lemah daripada Allah Ta'ala. Tidak gitu. Kudrah, apa makna kudrah? Perkuasa. Yakni Allah Ta'ala bersifat dengan perkuasa. Maka bila Allah Ta'ala bersifat dengan perkuasa, Allah Ta'ala berkuasa melakukan, yakni mengada ataupun meniada, mengekalkan segala mungkinat. Betul tak? Boleh sahaja kita faham daripada apa? Daripada kudrah tersebut ternafi lemah daripada Allah. Tidakkah gitu? Adakah kita faham daripada sifat kudrah ternafi lemah menyebabkan kudrah masuk di dalam sifat salbiyah? Jawab dia tak. Sebab apa? Kerana murad untuk panggil salbiyah adalah kita faham, ni kena perhati molek, adalah kita faham ternafi perkara
yang tidak layak daripada Allah Ta'ala dengan dilalah mutabaqiyah. Adapun pada sifat kudrah tadi, kita faham ternafi lemah daripada Allah Ta'ala bukan dengan dilalah mutabaqiyah, tapi dengan dilalah iltizamiyah. Faham tu? Jalan tu? Nampak tak bila kita kena panggil sifat salbiyah? Sifat yang kita faham daripada dia, faham tu? Dengan dilalah mutabaqiyah ternafi perkara yang tidak layak. Bukan dengan dilalah iltizamiyah. Boleh? Itu agak tinggi sikit tapi boleh. Kalau tak faham tak ada masalah. Tidak dikira aib. Boleh? Cuma nak bagi tu tadi ala sabilil faedah untuk orang yang dah banyak kali dah dengar perbahasan berkaitan dengan salbiyah. Tab'an anda yakin ada di kalangan kita yang dah biasa dengar ni perbahasan salbiyah ni. Boleh? Wa hadza lakum. Untuk orang pertama kali dengar, cukup dengan kita faham dulu, kita reti kata bahawasanya sifat salbiyah adalah sifat yang difaham daripadanya. Gapo? Ternafi dan tiada. Ada tujuan bapa anda letak ternafi, lepas tu baru anda letak tiada. Ada tujuan. Dan tujuan tu tadi boleh tengok dalam kitab-kitab Arab, liman yata'ammal. Untuk orang yang perhati, dia akan jumpa bapa lagu tu. Faham tu? Bapa kita letak ternafi, lepas tu kita letak dan tiada, perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Khulasahnya kalau kita sebut qidam masalah, apa terjemah kepada qidam? Sedia. Baik. Adakah menterjemahkan qidam dengan sedia membawa kepada kita reti dan kita faham ternafi perkara yang tidak layak daripada Allah Ta'ala? Tak. Tak lagi. Sebab tu bila kita mengaji kitab Jawi, tak boleh kita hanya terhenti pada sedia. Kerana sedia bukan dipahami daripada dia ke apa? Ternafi perkara yang tak layak. Faham tu? Faham tu? Jelas tak? Jadi qidam ni tadi hanyalah terjemahan lughawi, sedia tu tadi hanyalah terjemahan lughawi kepada apa? Kepada qidam, bukan terjemah murad. Kerana murad sifat qidam yang salbiyah mestilah membawa kepada ternafi perkara yang tak layak. Faham tu? Dan kita akan tengok nanti terjemahan qidam ni tadi dia berkait dengan murad kepada qidam. Yang murad kepada qidam boleh diguna dengan 3 ibarat. Faham tu? Kita akan sebut qidam ni sah. Faham tu? Contohnya kita kata ternafi mula. Tiada mula bagi ada Allah. Maka tiada mula bagi ada Allah tu tadi, faham daripada dia, gapo? Ternafi ada mula bagi ada dia. Faham tu? Ternafi ada mula daripada ada dia. Maka daripada situ kita nampak difaham ternafi yang tak layak. Difaham ternafi yang tak, maka ternafi mula itulah murad kepada sifat qidam. Adapun sedia bukan lagi. Boleh? Sedia bukan lagi apa? Murad kepada sifat qidam. Boleh faham? Jelas tak tu? Sakwa faham tak? Jelas mai? Habis. Fadal. Dan ia ialah sifat yang difaham. Dan ia ialah sifat yang difaham darinya ternafi dan ketiadaan perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Itu ta'rif sifat salbi. Boleh faham tak? Umar, boleh? Boleh faham? Ternafi dan tiada, ketiadaan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Itu sifat apa? Sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni ada 5 je ke? Tak, atas pendapat yang tahqiq, atas pendapat yang sahih, maka apa? Tidak menghasarkan sifat salbiyah kepada 5. Bila nak sebut atas pendapat yang tahqiq, di sana ada pendapat yang ghairut tahqiq yang menyatakan apa?
yang menyatakan sifat salbiyah ni hanya ada 5. Elahnya seperti mana kita sebut, yakni kerana semua tu kembali kepada 5. Dia kata kalau gitu kita hasar. Wahakadha. Boleh pendapat yang tahqiq dengan bahasa mantik juga kita sebut adamun hisari juz'iyatiha. Tu dalam bahasa mantik. Adamun hisari juz'iyatiha. Murad an-nasi ni saja. Yakni pahal ta'rif salbiyah. Hak bahasa-bahasa mantik tu tak pahal tak ada masalah. Tapi usaha pahal lah sebab kita sebut. Ada tu? Usaha pahal sebab kita sebut. Jadi gapo sifat salbiyah? Ngapa ta'rif ni? Gapo sifat salbiyah? Sifat yang difaham darinya ternafi dan ketiadaan perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ada tu? Ternafi dan ketiadaan perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Jelas tak? Itu ta'rif sifat salbiyah. Tafadhal. Sifat-sifat ini tidak tertentu dan tidak tersakat dengan mana-mana bilangan. Sifat-sifat ni tidak tertentu dengan mana-mana bilangan. 5, 3, 4. Contohnya setengah. Contohnya Mu'tazilah. Boleh. Mu'tazilah dia menganggap sifat qidam adalah daripada sifat nafsiyah. Bahkan ada setengah ulama daripada ahli sunnah, antaranya Al-Imam Al-Qadi Al-Baqillani menganggap bahawasanya sifat qidam adalah sifat nafsiyah. Boleh, adalah sifat nafsiyah. Maka jadi sifat qidam tu, sifat salbiyah akan jadi apa? Pak. Maka adakah pak? Jawab dia tak. Tidak tersakat dan tertentu dengan mana-mana bilangnya. Dia bukan pak. Bahkan dia tu tadi, hatta atas pendapat yang mengatakan qidam tu setengah daripada nafsiyah sekalipun dia tidak tersakat dengan mana-mana bilangnya. Yakni sifat salbiyah tu banyak tidak terhingga. Hak tu jangan nak faham. Faham tak Ustaz? Boleh tak? Sifat salbiyah tu banyak tidak terhingga. Tak kira lah pendapat yang mengatakan sifat qidam tu daripada nafsiyah ataupun tidak. Tak kira. Pendapat yang sahih, yang kuat adalah bahawasanya sifat salbiyah tidak tertentu dan tidak tersakat. Dalam lugah kita sebut tersakat ni dengan terhad. Terhad tu tersakat. Dalam lugah moden kita sebut terhad. Dengan mana-mana bila. Bapa anda tak sebut 5? Sebab setengah mereka kira 4. Dan ada setengah mereka yang menganggap baqa juga adalah sifat nafsiyah. Maka jadi 3. Ada tu? Dan dia adalah mereka yang menganggap sifat qidam dan baqa daripada sifat nafsiyah adalah Mu'tazilah, dan seorang sahaja dikatakan daripada ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Al-Qadi Al-Baqillani. Boleh dikatakan Al-Imam Ad-Dawani, wallahu alam, itu kena tahqiqkan lagi pendapat tersebut. Anda kena tengok dalam kitab-kitab dia pula. Boleh Al-Imam Ad-Dawani. Al-Imam Ad-Dawani yang nak sebut dah itu, dia ada satu kitab yang masyhur, Ta'rifu Ilmil Kalam. Itu kena beli kitab ni, muhim jiddan. Ta'rifu Ilmil Kalam. Rasa ada tak ada bid'ah? Yalah ke? Tak ingat? Apa nanti kita tahu lagi. Ada dah bid'ah. Baik, sambung. Faham atau ada tak faham dak mana-mana? Tafadhal ala soalan. Ni muhim jiddan kena faham ni. Allah mudah dah tu mak. Baru 2 minggu tinggal dah tu mak cukup habis. Ternafi misal kata. Ni salbiyah tu. Tak ada duduk lagi kata mak dia. Ada soalan? Tak faham Ustaz Mak? Tanya. Ustaz Mak. Baik. Tafadhal. Sifat-sifat ini tidak tertentu dan tidak tersakat dengan mana-mana bilangan. Bahkan tidak terhitung dan tidak berbilang ia. Tidak menghitungkan bilangannya itu, melainkan Allah Ta'ala jua. Tidak menghitungkan, tidak mengetahui.
tidak mengetahuikan bilangannya itu melainkan Allah Ta'ala jua. Allah Ta'ala jua yang tak tahu. Sebab ada setengah orang, apa kita sebut ibarat ni la ya'lamuha illallah. Apa ulama sebut ibarat ni? Sebab ada setengah orang hatta Allah Ta'ala pun tak tahu. Dia kata kita. Hatta Allah Ta'ala pun tak tahu. Hadza muhal fi haqqillah. Boleh? Tafadhal. Adapun yang disebutkan di dalam kitab-kitab ulama dengan 5 kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, maka ia adalah yang penting-penting daripada sifat salbiyah. Yang penting-penting maknanya muhimmat. Boleh? Jadi al-khamsatu tu muhimmatus sifat. Dipanggil dalam bahasa Arab muhimmatus sifat. Ibu-ibu tu pula ibarat daripada ummahatus sifat. Kalau kita tengok dalam kitab Hidayatul Murid, Syarhus Saghir, Al-Imam Al-Laqani ke atas Jauharatul Tauhid, dia kata ummahatus sifat ay usuluha. Yani asal-asal kepada sifat-sifat. Yang kembali segala sifat salbiyah yang lain kembali kepada dia. Dalam kitab Hidayatul Murid. Boleh, Hidayatul Murid ni antara cetakan terbaik adalah cetakan Muassasah Syekh Said Hambali. Muassasah apa nama? Ayuh, Mirasun Nubuwah. Warna hijau. Allah alam lah ni warna apa, tapi boleh beli hak tu. Hidayatul Murid. Syarhul Kabir dia 5 jilid tu, Umdatul Murid, itu cetakan Darun Nur. Boleh 5 jilid. Wallah alam berapa harga. Dan wallah alam tentang kita kata molek tak molek cetakan tersebut, wallah alam. Sebab anak sendiri tak baca habis lagi 5 jilid itu. Boleh. Baik, fadal. Dan ibu-ibunya yang masuklah segala sifat salbiyah yang lain di dalamnya. Yang masuklah segala sifat salbiyah yang lain di dalamnya. Boleh. Contoh kita kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa? La walada, la walida, boleh. La zauja, la apa? Akhilla, la khillan. Tu belaka tu orang panggil masuk dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Juga sifat-sifat salbiyah, tapi dia tidak dipanggil dengan ummahatus sifat. Kira tu tidak dianggap sebagai usulus sifat. Hanyalah apa? Furu'us sifat yang kembali dia tu tadi semua anda sebut tadi tu kembali kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Faham? Fadhal. Habis dah? Ini ialah sikit pendapat yang kuat di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Boleh? Pendapat ahli sunnah wal jamaah. Boleh? Dan ibarat yang anda sebut tadi, anda sebut kepada mereka yang nak ta'amul. Kalau kita tengok dari Hasyiatus Sibai ala Syarhil Kharidah, Al-Imam As-Sibai, dia ada guna ibarat yang sama tapi dengan cara yang lain, yang membawa kepada natijah yang lain. Boleh? Tengok dari apa? Syarhu Hasyiatus Sibai ala Syarhil Kharidah. Boleh? Ala kulli hal, boleh kita tengok sendiri di sana. Cukup yang anda sebut tadi tu sebagai usul dan asas kepada sifat salbiyah yang wajib penuntut ilmu kena faham tu. Dan kena guna uslub yang baik untuk bagi tahu kepada umat, lebih-lebih lagi orang awam di tanah air nanti. Boleh. Hatta di sini kalau ada sains-sains minta mengaji, kena ayat. Kena cerita dengan uslub yang baik. Tapi uslub yang kita guna tadi insya-Allah muafakat dengan ibarat Arab dia. Boleh. Yang kita usaha untuk jaga dia. Makna tulis tadi tu. Boleh? Habis saya kata. Qala al-musannifu kedua kidam. Baca dengan kasril qaf wa fathid dal. Jangan baca dengan qadam. Kalau baca dengan qadam dia jadi benda lain pula. Jadi apa? Kaki. Dan kalau kaki suka.
Kalau kaki dia jadi masalah lain. Sama kita dengan puak-puak nu pula. As-sani qadamun 'alal arsy. Boleh qadamun 'alal ardi, seperti mana puak-puak dia sebut. Boleh dengan secara soreh. Bila tanya ayu qadam, qadamuka ka qadamika, dia kata gitu. Hadha soreh dalam kitab-kitab dia. Boleh. Hadha soreh dalam kitab-kitab mereka, walaupun tak semua. Boleh, walaupun tak semua. Ala kulli hal, baca dengan qidam. Kalau baca dengan qadam membawa kepada makna kaki, dan kaki itu tadi boleh adalah mustahil pada haknya Allah Ta'ala. Betul tu? Gapo yang menyebabkan kita kata ada kaki pada Allah Ta'ala? Yang menyebabkan kita kata gitu adalah membaca dengan maka membaca dengan qadam tak boleh. Kerana kaedah kita ma yuaddi ila mustahil fahuwa mustahil. Keduanya qidam. Tu kedua baru tu. Saki. Arti qidam tu. Arti qidam. Bila kita sebut arti, ghaliknya dalam kitab Jawi muraknya adalah terjemahannya. Ada tu? Ghalik kalau guna lafaz arti dalam kitab Jawi nak dengan makna terjemahan dia. Sama ke tak terjemahan dengan makna? Tak sama. Tak sama di antara terjemahan dengan makna, ada beza. Boleh? Kerana tak lazim daripada yang kita terjemah itulah makna. Sebab tu orang yang membaca terjemahan Quran yusyakku bila dia kata kawai faham Quran. Dengan apa? Dengan baca Al-Quran, dengan baca terjemahan Al-Quran. Walaupun benda tu tadi tak mustahil. Allah Ta'ala boleh bagi faham kepada dia walaupun dengan baca terjemahan Quran. Tapi yusyakku, dia akan jadi syak. Kita akan syak pada dia. Ya Allah ke dia ni. Apa? Sebab terjemahan tak lazim daripada apa? Terjemah kepada murad. Ada tu? Tak lazim terjemah pada murad. Macam tu kita tengok dalam terjemahan setengah lah menterjemahkan yadullahu fawqa aydihim dengan apa? Tangan. Boleh? Boleh tak terjemah kita, nak tanya? Kalau kita ngaji dalam kaedah terjemah, boleh tak terjemah kita? Salah kita terjemah yadullah fawqa aydihim dengan tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka. Lepas tu kita kata murad tangan sini tak serupa dengan tangan makhluk. Mana boleh? Ada tu? Terjemah tangan membawa kepada terjemah jawarih. Ada tu? Dan jawarih mustahil pada hak Allah Ta'ala. Pas lagu mana kita kata jawarih tu kita kata sabit dulu. Lepas tu kita nak nafi balik. Lagu mana tu? Tidak ke benda tu tanakuk. Wah, kata. Sebab tu kena ngaji mantik tu. Habis tak tu. Artinya, arti qidam adalah sedia. Arti qidam adalah sedia. Baik. Sedia ni tadi lafaz yang semua kita jumpa dah menjadi terjemuh kepada sifat qidam, sah? Baik. Kalau kita perhati molek, lafaz sedia ni pun dalam bahasa Melayu kita ada banyak makna. Tidak gitu? Ada banyak makna. Sedia boleh dengan makna apa? Jahiz, ready. Sedia juga. Sedia dengan makna apa? Dengan makna dia ada 3 belakang. Tulis sikit apa? Tulis. Lafaz sedia di dalam bahasa Melayu banyak maknanya. Antaranya dengan makna cadang. Situ dulu. Dengan makna cadang, situ dulu. Baik tak cadang? Kawai sedia dah demo tempat duduk. Kawai sedia dah tempat duduk demo ni. Kawai cedek dah tempat duduk demo. Tidakkah sedia juga kita guna? Tu makna sedia dengan makna cadang. Bukan memberi cadang yang sama. Dalam luar-luar kita panggil apa? Apa? Stabak.
Dak kita deh Starbucks. Astagfirullahalazim. Ada lagi Starbucks kau dekat-dekat ni? Gawa? Pendapat? Bukan. Contoh gini. Kami dia pergi kelas. Umar pun nak pergi lewat sikit. Umar nak pergi ke? Cuma Umar pergi lewat sikit. Umar kata, sedia kawai tepat tu. Cek dia kawai tepat tu. Ada luar Kelantan dia kata, cek dia kawai tepat tu. Kami nak duduk tepi demo. Lepas tu, sapa. Umar pergi duduk lain. Dekat aku buat masalah. Saya main pali. Lepas tu kami pun kata, kawai sedia dah demo tepat ni kan? Tu makna sedia. Sedia dengan makna cadang. Bukan memberi carangnya, bukan. Kata tu, kalau dalam kitab Jawi, sedia dengan makna, bukan kalau dalam contoh dalam kitab Jawi dia kata, sedia bukanlah dengan makna cadang. Tu cadang tu. Bukan memberi carangnya. Lama dak syarah memberi carangnya. Salah tu. Faham tak? Sedia ini menyiapkan sesuatu, membuat persiapan. Untuk duduk kau, untuk berdiri kau. Kau sedia dah pakat ni untuk demo pergi pindah lain pula dah. Contoh. Itu yang pertama. Ataupun sambung lagi tadi. Sedia dengan makna sanggup. Sedia dengan makna sanggup. Sedia dengan makna sanggup. Kahwin nak minta demo jadi ketua kelas ni, demo sanggup tak? Demo sedia tak? Tu sedia juga tu. Tu dah. Awak sanggup tak jadi ketua kelas? Awak sedia tak nak jadi ketua kelas? Tu makna sedia dengan makna sanggup. Faham tu? Ataupun sambung lagi. Sedia dengan makna siap. Ni hak ready tadi. Ni hak sama kita guna. Sedia dengan makna siap. Sedia dah, siap dah. Sedia dah. Ready dah. Ini sedia dah. Faham tu? Tiga ni tadi, makna tiga ni tadi semuanya makna kepada apa? Lafaz sedia. Antara makna kepada lafaz sedia. Faham tu? Sambung lagi topik. Bukanlah tiga ini makna kepada lafaz sedia di sini. Makna kepada lafaz sedia di sini. Kerana inilah. Kerana inilah setengah ulama Jawi kita mentakdirkan pada sedia dengan sedia ada Allah Ta'ala atau sedia Allah Ta'ala. Faham tak? Sedia ada Allah Ta'ala ataupun sedia Allah Ta'ala. Dalam ibarat kitab Jawi, macam contoh sini kan, dia kata apa? Kedua kidam. Betul tak? Ertinya, ini erti ke apa? Erti kidam tu sedia. Boleh faham? Ertinya, erti kidam tu maka ulama Jawi kita, dia nak cerita bahawa sebenarnya sedia ni tadi bukanlah sedia dengan makna cadang, ataupun bukan sedia dengan makna apa? Dengan makna apa lagi? Mana tulis tadi? Ke dia? Dengan makna sanggup ataupun dengan makna siap. Maka dia takdir dengan dua cara. Dan dua cara ni tadi ada beza di dalam kitab Arab. Ada tu? Ada beza di dalam kitab Arab. Yang kita tak nak bahas benda tu, cuma kita nak cerita ada dua cara takdir. Sama ada dia takdir lagu ni, bila jumpa lafaz sedia dalam kitab Jawi kan, ataupun bila dia nak terjemah kidam dalam kitab Arab. As-sani, contoh dalam kitab Arab, as-sani qidamun. Nak terjemahkan kidamun, ulama Jawi kita terjemah dengan dua cara.
Sama ada dia terjemuh dengan sedia ada Allah Ta'ala. Ada ni terjemahan daripada wujud, bukan sedia ada hak dalam bahasa Melayu tu. Faham tak tu? Sak Mumi faham tak? Dalam lugah Melaka kita kata sedia ada. Bagi ni sedia ada dah. Betul tak? Ada di sini terjemahan daripada wujud, yang wujud ni adalah sifat Allah Ta'ala, sifat nafsiyah tu. Dia bukan perkataan murakkab, bukan. Faham tu? Dia bukan perkataan murakkab. Jelas. Kalau hak sedia ada dalam bahasa Melayu tu, barang ni bila lagi dah dia sedia ada dah situ. Yang ni dia lama dah duduk situ. Faham tu? Yang kita akan tengok nanti, lafaz sedia, yakni lafaz kidam, kalau nisbah kepada makhluk, al-mutabadirnya kena kepada kidam zamani lalu dah. Dan murak kepada kidam zamani, nak jadi kidam zamani, sekurang-kurangnya adalah setahun. Sekurang-kurangnya adalah setahun. Baik. Sedia, yakni kidam, dalam bahasa Arab, kidamu wujudillah. Faham tu? Kidamu wujudin. Faham tak? Ataupun yang kedua, dia akan terjemah gini. Kidam dengan mana? Sedia Allah Ta'ala selalu. Tak ada. Boleh faham? Mana beza dia? Beza dia hanyalah pada masalah ada lafaz ada ataupun tidak. Tu je beza dia. Boleh? Dua-dua ni betul. Dua-dua ni betul. Faham ni? Kau faham tak? Jelas? Apa dah? Ni kena faham molek masalah ni. Ni lafaz sedia ada ni dalam bahasa Melayu kita guna juga ni. Sini bukan apa? Bukan lafaz murakkab. Faham tak lafaz murakkab macam Abdullah. Abdullah ni orang panggil lafaz murakkab. Sebab kita faham daripada lafaz Abdullah ni apa? Satu zat yang bernama Abdullah. Bukannya kita faham Abdun sa, Allah sa, bukan. Kita faham daripada lafaz Abdullah macam Abdullah, nama Abdullah, kita sebut Abdullah, kita panggil dia. Adakah kita nak lafaz Abdun, lepas tu kita nak lafzul jalalah, Abdun dengan makna ubudiyah, lafzul jalalah dengan makna ismul lidzati alwajibil wujud, hatu kah? Tak, kita nak Abdullah dengan makna murakkab dia, yakni apa? Zat yang bernama Abdullah. Faham tu? Jadi dia ni bukan apa? Dia bukan lafzul murakkab. Dia sedia ni tak daripada kidam, ada ni daripada wujud. Jelas tak tu? Khulasah dia sedia dalam kitab Jawi ni sama ada kita takdir sedia ada Allah Ta'ala ataupun sedia Allah Ta'ala. Begitu juga pada apa? Pada lafaz kidam yang kita jumpa dalam kitab Arab. Sama ada kita terjemah dengan apa? Terjemah dengan sedia ada Allah Ta'ala ataupun apa? Sedia Allah Ta'ala. Ada beza di antara dua ni. Boleh? Dah. Dalam lurah Jawi lama lah ni. Dalam lurah Jawi lama, dua ni ada beza. Boleh? Jangan tengok dalam kamus Dewan Bahasa Pustaka, tak jumpa cari. Faham tu? Tak jumpa cari. Hak jumpa carinya sedia kala. Hak tu kita akan jumpa cari. Lafaz murakkab. Hak tu tak sah. Faham tak Sami? Khulasah hak anak nak bagi tahu, sekali lagi, anak raya, lafaz sedia dalam kitab Jawi kalau jumpa sedia saja, lafaz sedia saja, yang dia tu tadi duduk pada makam nak menterjemah kepada sifat kidam, imma kita takdir sedia ada Allah Ta'ala ataupun sedia Allah Ta'ala. Begitu juga dalam kitab Arab, as-sani kidamun masalah, bukan qadamun, kidamun. Maka sama ada kidamun, kita kata bermula yang kedua ialah sedia ada Allah Ta'ala ataupun bermula yang kedua sedia Allah Ta'ala. Harap cara terjemah tu boleh faham? Habis cakap tu. Tulis dulu seminit. Nampak dah? Ni kena perhati molek ni. Ada soalan? Ada soalan ni? Tak ada. Faham tak? Faham tak? Bapa kena beza? Bapa ada beza makna? Ha?
Cuba, tak ada masalah. Salah tak ada masalah. Tak ada orang nak marah. Kalau okey marah ayat kan? Entah okey. Semangat klik umrah Umur salah. Ganjil kepala. Ha. Ha? Kena takdir. Sedia ada Allah Ta'ala. Ha. Kata sedia Allah Ta'ala. Ha. Sebab sedia ada Allah Rasulullah itu mana Allah. Dah tak masalah apa ada beza dua ni. Gapo beza dia? Sami. Gapo yang menyebabkan kata dia ada beza ke? Gapo beza yang dia ke bawa? Ana ada isyarat dulu pada perbahasan wujud. Sikit ana isyarat sikit, tapi kalau boleh jawab tu alhamdulillah. Tapi tulislah, nak tulis boleh-boleh. Ni saja ni, kalau tak faham ni tak ada masalah. Suka Sami. Sami tengok Costa Bak lagi. Allah Dato' Mak. Tengok Dato' Mak. Nah. Ustaz Mumi. Apa berlaku? Jawab dia, masalah apa? Masalah adakah kidam dengan baqa menjadi tafsirnya juga kepada wujud zati? Masalah tu. Dan kita dah cerita wujud zati ni ada dua tafsir di sisi ulama. Betul tu? Ala kulli hal tak apa tu dalam kitab-kitab besar dibahas. Tak apa jangan risau tu. Hak pentingnya awak nak terjemah dengan cara pertama betul, dengan cara kedua betul. Hak pentingnya sini kita kena pegang dalam hati kita sungguh Tuhan bersifat dengan kidam. Hak tu je. Lama duduk ngaji dalam-dalam tak pegang kata Tuhan tu bersifat dengan kidam. Tu karut tu. Boleh tak Syahid? Boleh dah? Kena pegang kata Allah Ta'ala bersifat dengan apa? Kidam, yakni ternafi mula. Boleh? Tak apa dah ngaji gini dah. Nampak Saki. Nampak penuh dah tu Saki. Awak pun Ustaz Kamil, dia ada buku khusus dah. Nanti boleh photostat kita Ustaz Kamil tu. Ustaz Omar baik tu. Ustaz Mu'i, fadhal soalan. Boleh ke tak? Kau payah. Boleh kalau payah sangat kena ayak dah. Kalau kata ustaz macam tinggi sangatlah. Nah, relax Ustaz, relax. Tak apa kita turun sikit. Kita akhir datang kita bahas dalil sikit. Bila tahu tu kita akhir datang tu. Suka ibu. Ni baru pak berkata dia kata pak bata. Saya tak. Tak ada salah tak ada salah dah. Boleh? Baik. Jelas dah? Jadi dua perkara hak anda tambah ni kena faham balik. Jadi ulama jawi kita yang mentakdirkan sedia ada Allah Ta'ala, maka mereka berpendapat bahawasanya sifat kidam ni tadi dia mari untuk mentahqiqkan makna wujud zati dulu. Kerana kita belajar di dalam ta'rif wujud zati boleh dipahami juga sifat apa? Sifat kidam dan sifat baqa. Jadi kayak gitu. Maka sifat kidam ni tadi ditafsirkan dengan sedia ada Allah Ta'ala. Sedia ada Allah Ta'ala. Ada tu. Wahakadha, insya-Allah tu boleh tengok dalam kitab-kitab besar, dalam kitab-kitab Arab. Qala al-musannifu, kedua kidamun. Artinya sedia. Dan dikehendaki dengan sedia. Ni. Dia nak masuk pula kepada apa? Makna sedia. Gapo sebenar hak kita nak daripada sedia tu? Boleh? Gapo sebenar hak kita nak daripada sedia? Nampak dah? Tu. Ialah dan dikehendaki dengan dia, ini dengan sedia ada. Boleh? Ataupun sedia Allah Ta'ala tu dah. Seperti mana kita takdir tadi, boleh? Tu. Dan dikehendaki dengan dia, yakni sedia ada Allah Ta'ala ataupun sedia Allah Ta'ala tu. Gapo hak kita kehendak? Sedia yang zati. Yakni kidam zati.
Boleh? Kidam yang zati. Sini kena perhati molek juga. Ni ramai semabuh. Ramai benar semabuh ni. Boleh? Lagu mana nak terjemah kidam yang zati? Ni ramai sungguh. Baik. Maka kalau kita ikut boleh nak bawah ni. Nak perhati molek dah. Perhati molek. Ni kalau ngaji faham molek ni dalam kitab Arab pun sama je. Kedua, kidam. Artinya sedia. Lepas tu? Dan dikehendaki dengan dia sedia yang zati. Sini kena perhati molek. Sedia yang zati dalam bahasa Arab kita akan jumpa dengan lafaz apa? Dengan lafaz kidam zati. Kidam Baik, sini kena perhati molek. Tengok molek Ustaz Muin. Kalau kita kira zati, ya yang ada pada zati, ialah ya apa? Ya nisbah. Dan kita dah belajar dah cara takdir ya nisbah adalah kita sebut mansubun ila, lepas tu kita bubuh kalimah yang sebelum daripada masuk ya. Yang ini apa? Mansubun ila za. Betul tak? Maka segera faham daripada mansub daripada apa? Sedia yang zati dan kidam zati. Tak kira lah. Boleh? Yang kita tahu dah cara takdir dalam bahasa Arab dia adalah dengan mansubun ila zat. Lagu mana kita akan terjemah? Sedia yang zati. Yang zati tu kan kita akan terjemah. Kita akan terjemah dengan yang dinisbah kepada zat. Jadi kayak gitu. Maka kalau terjemah yang dinisbah kepada zat, maka salah. Kerana murak kepada sedia yang zati ataupun kidam zati dalam kitab Arab, hatta dalam kitab Jawi pada lafaz ni, bukanlah sedia ataupun kidam yang dinisbah kepada zat. Bukan. Ada tu? Boleh tak? Sebab tu kalau kita kaji molek, tapi ni dalam kitab-kitab besar dia faham benda ni lah. Gapo makna zat di sini? Dan tabaan dalam mereka yang ikut kelas mantik matlak, ana ada bahada zat ni, makna zat ni ada berapa makna. Antara makna zat adalah hakikah. Sebab tu dalam kitab Jawi dia akan kata gini. Dia akan kata sedia yang zati, yakni sedia yang sengoti, yang hakiki. Kenapa dia tak terjemah kepada zat? Kerana zat sini bukan dengan makna zat lawan kepada sifat, tapi dia dengan makna hakikah. Dalam kitab Jawi banyak guna lafaz ni, yang sengoti. Apa makna sengoti? Yang hakiki. Faham? Barulah daripada sini, yakni setelah daripada kita faham sedia yang zati, kidam yang zati dengan makna apa? Dengan makna sedia yang sengoti, yang hakiki, baru kita boleh masuk kepada tafsir kepada kidam zati. Betul tak? Kidam zati. Jelas tak? Ustaz Mu'in faham tak? Wahaya Ustaz Mu'in tu. Kelih ke mata berair dah tu Ustaz Mu'in. Sawah. Faham tu? Siapa tiak ni anak berhenti lah. Kalau tiak anak berhenti lah, insya-Allah. Ustaz ada lagi. Anak berhenti lah. Sama ada. Tulis hak tu lah. Ambil masa seminit, tulis molek. Faham tak? Sakit. Apa makna sedia yang zati? Yakni sedia yang sengoti, sedia yang hakiki. Boleh sedia yang sengoti, sedia yang hakiki. Ataupun boleh kita kata sedia yang sebenar.
Nampak tak sama? Nampak sekali kan? Mak ada geruk? Ada geruk? Tak ada geruk. Ustaz kami tak masuk. Ustaz kami tak boleh masuk lah. Dia berhujah lagu tu. Tak boleh masuk dia. Nanti gambar ada dah dalam tu. Ni sikit ada nasihat tangan. Ada nombor Ustaz Umar? Masuk dia lalu. Tapi tak masuk lagi dia geruk, kena masuk dia geruk dah. Bukan nak mesej benda-benda kok say dalam geruk tu. Nak mesej ada kelas kedok, gambarnya lagu mana, hak tulis hari ni dan sebagainya. Itu sahaja. Boleh? Ataupun kalau ada soalan-soalan, tafadhal untuk tanya dalam itu. Boleh? Ustaz Umi? Apa? Tak ada lagi dia geruk? Ya mukmin. Hantar ada nama mukmin? Ada. Mulai ayat tak ada lagi. Macam mana mukmin tak lewat tak ada geruk? Masuk dia geruk dah. Tulis apa? Jadi ada berapa terjemahan kepada kidam yang zati ataupun sedia yang zati? 3. Kidam yang sedia yang sebenar, sedia yang sengati, ataupun sedia yang hakiki. Boleh? Boleh faham tak tu? Tu jaga molek hak ni ramah semabuh hak ni. Bapa tak boleh terjemah sedia yang dinisbah kepada zat. Bapa tak boleh terjemah. Kerana sifat kidam dia bukan hanya bersifat pada zat Allah Ta'ala yang maha mulia sahaja. Tak. Bahkan sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala seperti mana kita belajar dalam Al-Matalibus Sab'ah ataupun Al-Matalibus Sittah pada sifat hayah. Setengah daripada perkara ataupun sifat yang bersifat dengan sifat adalah apa? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani kudrah masalah. Maka sifat kudrah dia bersifat dengan sifat kidam. Sebab tu takrif sifat kudrah ke apa? Sifatun qadimatun. Jadi kayak gitu. Sifatun qadimatun. Bahkan kalau kira dalam takrif sebenar kita kena sebut matalik sab'ah tu. Sifatun qadimatun azaliyatun. Boleh? Betul apa lagi? Qaimatun bizatihi ta'ala. Wahidatun. Boleh? Apa lagi tak sebut? Mukhalifatun lil ghairi. Tak tahu? Mukhalifatun lil ghairi. Apa lagi tak sebut? Boleh? Wahakadha. Tak lagi. Cepat-cepat tu tak lagi. Boleh faham? Tu. Kena ingat sifat kalau kita terjemah kidam zati atau sedia yang zati dengan apa? Yang dinisbah kepada zat, maka pada sini kidam hanya tertentu dengan zat, sedangkan mausuf kepada sifat kidam sama ada zat ataupun sifat ma'ani. Faham tu? Jadi lafaz qadimah dengan makna hak ni, dengan makna hak kita akan sebut nanti, ternafi mula nanti tu, sama ada kita guna qadim tu tadi kepada zat Allah Ta'ala ataupun pada sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Seumpama kita kata gini. Seumpama kita kata Zatullahi qadim. Qudrah qadimah. Iradah qadimah. Wahakadha, sapalah cukup pada tu 7. Boleh? Sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala hak 7 lah kalau kita bila atas jalan tafsil tu 7. Sedangkan sifat ma'ani ni ada banyak tak? Sifat ma'ani ada banyak. Tidak terhitung dan tidak terhingga. Yang tahu hingga ataupun kira tersebut hanyalah Allah Ta'ala. Faham tak? Jelas tak? Qadim ni tadi adalah apa? Sifat. Ni orang panggil mausuf. Mausuf kepada kidam ni tadi dia ada 2. Sama ada zat ataupun kalau kita kata sedia yang zati adalah sedia yang dinisbah kepada zat, maka nampak dia hanya terkhusus pada, sedangkan yang menjadi mausuf kepada kidam ada juga sifat, yakni sifat ma'ani. Faham tak? Jelas tak? Tu. Nampak tak Ustaz Syahir? Lambat. Nampak tak? Terkurang.
Kidam ni, sifat yang kedua ni tadi, tab'an dia sifat kepada Allah Ta'ala. Boleh? Dia sifat kepada zat Allah Ta'ala. Baik. Tapi, okey. Dia sifat kepada Allah Ta'ala sebelum tapi. Kidam ni tadi ditafsirkan dengan makna sedia yang zati ataupun kidam yang zati. Baik, kidam yang zati, sedia yang zati ni tadi, gapo makna zati tu? Gapo makna zati? Itu soalan dia. Maka zati, kalau ikut segera faham daripada kaedah nahwu, maka zati maknanya adalah yang dinisbah kepada zat. Faham tu? Yang dinisbah kepada zat. Baik, kalau kita terjemah sedia yang dinisbah kepada zat, yang sedia zati ni tadi adalah makna kepada kidam. Tidak kayak gitu? Tak dia kata ni. Kedua kidam, artinya sedia dan dikehendaki dengan dia, yakni dengan sedia tu tadi. Sedia yang zat. Kalau kita kata sedia yang zati ni makna dia sedia yang dinisbah kepada zat, maka dia hanya khusus kepada hak ni. Ini dia hanya khusus kepada zat Allah Ta'ala. Sedangkan sifat-sifat ma'ani pun bersifat dengan sifat kidam. Faham tak tu? Sifat-sifat ma'ani pun bersifat dengan kidam. Jelas tak tu? Maka punahlah makna kidam. Jelas tak tu? Punahlah makna Jadi kidam ni tadi dia sifat, sama ada sifat kepada zat Allah Ta'ala yang maha mulia, ataupun sifat kepada sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala yang tak terhingga tadi. Kalau kita nak hingga ke dia atas jalan ummahatus sifat, maka dia ada tu 7. Faham tu? Jelas? Ustaz saya jelas tak? Jadi makna zati di sini bukanlah gapo dinisbah kepada zat. Okey, bila bukan dinisbah kepada zat, gapo kita nak terjemah zati sini? Ada 3 terjemahan. Yang sedia, yakni sedia yang sengati, sedia yang hakiki, ataupun sedia yang sebenar. Muafakat dengan gapo yang ulama Jawi kita guna. Boleh? Ustaz boleh tak nak terjemah lain? Boleh. Selama mana tak rosak murak dia. Tapi sekarang ni kita dah ada 3 dah lafaz. Selama mana kita boleh kekalkan. Ada tahu? Selama mana kita boleh kekalkan benda ni. Boleh? Jelas tak Ustaz Jahir? Nampak? Ustaz Fidah? Ustaz Fidah buat lasik lah. Patut? Allah. Buat baca tu Ustaz Fidah. Kena buat baru tu Ustaz Fidah. Kena buat segera. Ternafi spek ni payah. Salbiah spek. Kena sama ni? Payah. Orang pakai spek dia tahu. Masya Allah tu Ustaz Fidah dia tak guna alasan tak ada spek tu tak mengaji. Ada setengah orang mana spek batu Ustaz. Kena sama? Habis setakat tu. Sedap lah ni ngari awal. Ngari awal sejak setengah dah. Nak baca 4 jam. Habis setakat tu. Mana kita tadi? Dikehendaki dengan dia, dengan apa? Dengan sedia ada Allah Ta'ala, ataupun sedia Allah Ta'ala itu sedia yang zati. Habis setakat tu. Kita nak masuk pula makna sedia yang zati pula. Gapo makna sedia yang zati? Dan makna sedia yang zati, ataupun nak terjemah kata sedia yang sengati, ataupun sedia yang apa? Hakiki, ataupun sedia yang sebenar tu ialah ketiadaan permulaan bagi wujud. Ni dia tafsir. Hak ni hak kita nak hak ni hak kita kena pergi dalam hati. Boleh faham? Gapo makna, apakah makna kepada sedia yang zati? Ketiadaan permulaan bagi wujud. Ni perhati molek dah. Ni ambil dengan mak ni kah? Ambil dah. Okey. Ni perhati molek. Kita tulis putih pula lah, nak suruh segar-segar sikit. Boleh kau Ustaz Amin? Rendah sangat Ustaz Amin. Ustaz Amin kata rendah. Baik, tengok molek dah.
Kita kata tadi kedua daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang banyak adalah apa? Kidam. Selesai situ so. Betul tak? Baik. Kidam ni tadi, ni masalah bila. Selesai. Yang kedua, erti kepada kidam. Gapo erti kidam? Ertinya sedia. Boleh? Ertinya sedia. Dan kita dah cerita ertinya ni dalam kitab Jawi ghaliknya dia nak dengan makna terjemahan. Selesai situ. Yang ketiga, masalah apa? Masalah murad kepada sedia. Tapi murad ni tadi tak murad sengati lagi. Apa? Sebab lafaz sedia yang zati tak membawa lagi kepada pahal ternafi yang tak layak lagi. Betul tak? Dia kata sedia di sini ialah sedia ke apa? Sedia yang zati. Kalau kita berhenti setakat ni, selesai ke tak sifat kidam hak Tuhan nak kita faham tak selesai lagi. Sebab tak faham lagi gapo daripada tak faham lagi maksud dengan dilalah mutabaqiyah pada lafaz pada sifat salbiyah. Barulah masuk yang keempat, dia bahas. Boleh? Dia bahas apa? Dia bahas makna kepada sedia yang zati. Sini hak kita nak. Sinilah yang kita kena pasal, yang kita kena guna dalam iktikad kita. Ni hak ni. Gapo musuh ni sebut? Baca. Ketiadaan permulaan bagi wujud. Tu. Ini musuh ni sebut. Tiada permulaan bagi wujud. Dalam bahasa Arab, ibarat ni muafakat dengan ibarat apa? Adamul awwaliyah lil wujud. Tu. Adamul awwaliyah lil wujud. Jadi kalau jumpa dalam ibarat kita Arab, adamul awwaliyah lil wujud. Apa terjemah Jawi dia? Ketiadaan permulaan bagi wujud. Baik. Tiada permulaan bagi wujud. Maknanya kalau wujud Allah Ta'ala ni garis lagu ni, boleh? Kita tak boleh kata di sinilah permulaan bagi wujudullah. Tak boleh. Maka wujudullah ni tadi, dia ibarat tali yang tak ada apa? Tali yang tak ada mula, tak ada akhir. Itu ibarat kepada wujudullah. Adapun wujud kita ibarat daripada tali yang ada mula, ada akhir. Hakikat tali. Lagu mana hakikat tali? Ada mula, ada akhir tak? Ada mula, ada. Boleh faham? Jadi wujudullah tak boleh kita kata sini bidayah. Misalnya sini nihayah. Tabaan bila sini bidayah, sebelum ni ada Adam. Bila sini nihayah, setelah ni ada Adam pula. Adam hak ni nama dia Adam yang sabiq. Adam hak ni nama dia Adam yang lahir. Tu. Dan kita akan tengok ni tafsir yang kedua, musannif akan guna tafsir yang Adam sabiq. Boleh? Nampak tak ni? Jadi musannif kata, tengok balik dah ibarat ni. Maksud kepada sedia yang zati adalah apa? Ketiadaan permulaan, tiada awaliyah, ternafi awaliyah. Faham tu? Bagi siapa? Bagi ada Allah. Dan bila musannif kata tiada permulaan bagi wujud, yakni bagi ada Allah Ta'ala, sini kita nampak musannif nak bawa kepada apa? Mentafsirkan sedia dengan makna apa? Sedia ada Allah Ta'ala. Kau tadi, hak nak sebut tadi. Faham tu? Yakni musannif nak bawa kepada bahawasanya kidam itu adalah sifat yang mari untuk mentahkikkan makna wujud zati dulu. Faham tak? Jelas tak? Kena ingatlah perbahasan zati tu atas tu sikit lah. Boleh murajaah tu. Jelas tak tu? Baik.
Tak ada makna ketiadaan permulaan, tak ada mula bagi ada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala tu tak boleh kita kata start dia situ, start dia sikit-sikit, tak boleh. Baca ibarat seterusnya. Artinya Ha. tiada mendahulukan ada Allah itu oleh ada. Sini tafsir yang kedua pula. Boleh? Dan musannif menjadi ke tafsir yang kedua ni tadi, tafsir kepada ibarat ni. Gapo musannif kata sekali lagi? Artinya tiada mendahulukan ada Allah itu. Ada, tengok musannif guna ada pula. Bukan musannif kata tiada mendahulu Allah. Musannif guna tiada mendahulu ada. Terjemahan daripada wujud. Faham tak tu? Hak tadi anda tulis sini tu. Tiada ada tadi. Faham? Fadal. Tiada mendahulukan ada Allah itu oleh Adam. Musannif syarah. Nah, kalau ingat lagi ibarat sini, tak salah sikit katakan ibarat syarah tapi kau payah. Tidak gitu. Dia nak syarah ni tidak ke? Tapi kau payah. Apa makna tiada mendahulukan ada Allah itu oleh Adam? Kalau orang biasa kata jadi dia boleh faham lah. Tapi kalau orang mula-mula ni, apa nak ayat? Tiada mendahulu oleh Adam akan ada Allah Ta'ala. Adam mana yang dimaksud ke sini? Adam yang sawi. Sebab tu dalam kitab Arab, bila diitlaq Adam di dalam sifat apa? Dalam sifat kidam, muradnya Adam Tapi kalau diitlaq Adam dalam sifat baqa', muradnya Adam lahir. Faham tu? Sebab tu setengah kitab Arab yang lain dia sarih katakan, gapo makna Adam? Gapo makna kidam? Makna kidam ialah intifa'u al-adami as-sabiki. Ini tafsir yang kedua kepada kidam. Boleh musannif bawa dua tafsir. Dan ulama sarih ke dalam kitab-kitab dia, tafsiran kepada sifat kidam ada 3 wajah. Dan 3 ni tadi membawa kepada makna yang sama. Boleh? Boleh tak Ustaz Syahid? Kalau awak faham 3 ibarat ni khalas, mana-mana kitab awak baca, hatta dalam kitab seumpama kitab Umdatul Murid, dia bawa benda sama ya. Tapi dengan syarat faham 3 ni. Waktu kita tambah. Boleh faham? Waktu kita tambah benda ni. Memang dia akan lambat sikit lah cara ngaji lagu ni. Tapi insya-Allah kalau faham, banyak benda boleh makan. Banyak kitab boleh makan. Faham tak banyak kitab boleh makan? Orang tak makan kitab sawah. Atau angguk kan? Faham tak boleh makan? Faham? Kan tak? Banyak kitab kita boleh buat rujukan sendiri. Sebab kita faham dah mustalahat tadi. Faham tak? Wahakadha. Sebab tu kita jangan tertipu dengan apa? Dengan ibarat setengah-setengah. Rujuklah, bacalah kitab. Boleh, rajin-rajin kena baca kitab. Betul, itu ibarat yang tak salah. Tapi yang salahnya bila kita tak ada persediaan alat yang cukup untuk masuk dah baca kitab tersebut. Tu memang masalah. Boleh? Okey. Siapa yang boleh, apakah dhabit untuk menunjukkan kita tu mampu tak mampu baca kitab? Dhabit paling senang sekali. Tok guru kita, tanya tok guru kita, boleh tak hamba baca kitab ni? Ada tu, boleh dah baca kitab ni. Kalau tok guru kata tak boleh lagi, tunggu masa siapa. Lepas tu tanya jangan sore, tanya lebih banyak. Tanya lebih banyak. Jangan tanya sore, tanya banyak orang. Tanya banyak tok guru. Takut-takut kita tu kena hujah kan, nak kata, "Bapa demo tak baca kitab ni?" Tok guru kawai tak beri. Sudah kita. Orang lain tak bawa hujah dalam kitab tu. Nanya kita. Boleh, pada yang nak bahas kan, kawai dia tanya kita. Tak boleh nak bahas. Saya tak? Wah, kata. Dah dah. Habis. Umi okey ke? Tulis hak tu. Ni. Nak tulis ke apa? Tulis hak Arab ni lah, tulis hak Arab ni. Tinggal lagi satu tafsir untuk kita bagi tabik. Padanya kidam. Kidam tak habis. Umi okey ke? Tak main kat sedah ni dah. Tak lagi. Tak kira kata mai kat sedah ni. Ustaz saya okey ke?
Oh gitu, alif tak baik nampak senyap. Mana sahabat baik? Sifat salbiyah. Khair insyaAllah. Ambil assessment tulis. Boleh? Maka tulis pada apa? Tulis pada ni oleh Adam, yakni yang sabit. Pada tulis sabit tu tulis itu. Tulis itu. Musannif isyarat kepada dua ibarat ulama pada sifat kidam, pada mentafsirkan sifat kidam. Musannif isyarat kepada dua ibarat ulama pada mentafsirkan sifat kidam. Pertamanya, adamul awwaliyati lil wujud. Adamul awwaliyati lil wujud. Keduanya, intifa'ul adamis sabiqi 'alal wujud. Keduanya, intifa'ul adamis sabiqi 'alal wujud. Yang ketiga, ada muftitahil wujud. Yang ketiga, ada muftitahil wujud. Boleh? Yang ketiga, ada muftitahil wujud. Ketiga ibarat ini maknanya sama sahaja. Ketiga ibarat ini maknanya sama sahaja. Inilah, ini khulasah dia, khulasah untuk hari ini. Inilah makna kidam Allah. Inilah makna kidam bagi Allah Ta'ala dengan i'tibar zatnya. Inilah makna kidam bagi Allah Ta'ala dengan i'tibar zatnya yang maha tinggi dan segala sifat ma'aninya. Dan segala sifat ma'aninya. Boleh? Dan segala sifat dia kata tu macam apa? Musannif isyarat kepada dua ibarat ulama pada mentafsirkan sifat kidam. Pertamanya, adamul awwaliyati lil wujudi. Keduanya, intifa'ul adami as-sabiqi 'ala al-wujudi. Yang ketiga, adamu iftitahil wujudi. Ketiga ibarat ini maknanya sama sahaja. Inilah makna kidam bagi Allah Ta'ala dengan iktibar zatnya yang maha tinggi dan segala sifat ma'aninya. Boleh? Hidayatul Murid juzuk 1 muka surat 323. Tulis Hidayatul Murid juzuk 1 muka surat 323. Hidayatul Murid. Boleh?
Pengarang Jauharah dia ada buat 3 syarah kat atas Jauharah dia. Syarah hak paling ringkas sekali 2 jilid. Hak paling ringkas sekali tu 2 jilid. Boleh Hidayatul Murid ala Jauharatit Tauhid 2 jilid. Juzuk pertama boleh jilid pertama muka surat 323. Tengok situ dah. Tengok situ dah ibarat dia. Ada tafsir-tafsir tu, tengok situ. Qala al-musannifu, dan keluar dengan sedia yang zati itu sedia yang zamani. Ni boleh tulis sikit pada sedia yang zamani. Dhabit sedia zamani ialah 1 tahun. Dhabit sedia yang zamani ialah 1 tahun. Inilah makna kepada kidam nisbah kepada makhluk. Inilah makna kidam nisbah kepada makhluk. Boleh? Makna kidam nisbah kepada makhluk. Maka tiap-tiap perkara yang lebih 1 tahun dipanggil dengan qadim. Dipanggil dengan qadim pada bahasa. Dipanggil dengan qadim pada bahasa. Boleh? Dipanggil pada qadim pada bahasa. Ustaz Mami boleh ke? Boleh? Suka Ustaz Aki. Baca sikit. Dhabit sedia zamani ialah 1 tahun. Inilah makna kepada kidam nisbah kepada makhluk. Maka tiap-tiap perkara yang lebih 1 tahun dipanggil dengan qadim pada bahasa. Qala al-musannifu, dan maknanya bukan. Dan keluar dengan sedia yang zati itu sedia yang zamani. Gapo sedia yang zamani? Iaitu sedia yang zamani tu panjang masa. Berapa tempoh panjang masa? Setahun. Lebih setahun, maka apa? Orang panggil qadim. Kurang setahun orang tak panggil qadim. Boleh? Serta terdahulu adam. Ini dilalah yang kedua. Madlul yang kedua yang mesti dipahami daripada qadim zamani. Pertama mesti lebih setahun. Yang kedua ada adam sabiq. Terdahulu adam yakni sabiq. Yang ini ada mula bagi adanya. Tulis situ. Yakni ada mula bagi adanya. Boleh? Jelas tu? Baik. Kalau kita kaji lagi dalam masalah kidam ni tadi, kidam akan terbahagi kepada 4. Kaedah kita al-kidamu imma zatiyun wa imma zamaniyun wa imma idhafiyun wa imma salbiyun. Dia akan ada 4 belakang. Kidam akan ada apa? 4. Al-kidamu imma zatiyun wa imma zamaniyun wa imma idhafiyun wa imma salbiyun. Kidam zati, kidam zamani kita selesai dah. Kidam idhafi sebenarnya, kidam idhafi adalah kidam yang dinisbah ke sesuatu kepada sesuatu. Seumpama ayah mendahului anak. Boleh? Ayah mendahului anak. Boleh. Kidam salbi pula adalah kidam yang dipehel daripada dia apa? Ternafi sesuatu. Kidam yang dipehel daripada dia ternafi sesuatu. Jadi ada berapa kidam? Ada 4 kidam. Kidam zati, kidam apa? Kidam zamani, kidam idhafi, kidam salbi. Murad kita adalah kidam zati. Boleh, dan khilaf pada kidam salbi. Tu kena kita tengok pula dah dalam kitab-kitab besar tu ada perbahasan tersebut. Takut kita kata kidam tu ada 2 bahagian, ada kidam ada 4 bahagian.
Boleh sahabat? InsyaAllah tak tinggal dah. Kalau pihak ni tak tinggal dah. Boleh? Tu. Habislah masalah apa? Masalah yang kita kena faham daripada sifat kidam dan muqaddimah kepada salbiyah. Tabaan sifat ana bahas panjang tadi pada salbiyah. Boleh. Jadi kalau kita faham salbiyah ni sini, kita fahamlah insya-Allah. Kalau kita pakai malik mafhum tadi tu pada kitab-kitab lain, pada perbahasan lain sama ya. Boleh. Tu. Jelas dah? Sawah. Sama ya, benda sama ya. Dalam kitab lain pun benda sama. Boleh. Boleh jadi lepas pada kitab ni, kalau contoh kita ngaji kitab-kitab lain ataupun kita baca kitab lain pun, dia akan jadi cepat lah cara kita baca. Kalau anak iktibar dengan anak baca dah kitab ni lah. Ya dah tahu? Contohnya pas ni nak baca Baqarah ataupun kitab Aqidatun Najin, dia akan jadi cepat dah. Sebab asas tu dah ada dah. Tak kira lah masa tu kita nak terai lagi salbiyah. Letih betul tak? Tu. Kita dah terai dah usul-usul dan sebagainya. Tapi kalau tanya kita terai yang insya tu. Tu memang tanggungjawab dah orang yang mengajar, dia kena gitu. Boleh dah? Orang yang mengajar ni, kalau kita jadi orang yang mengajar, pertama, benda nombor satu, kita tak boleh cepat berasa hati. Boleh? Kalau kita cepat berasa hati, orang yang mengaji dia tak boleh ilmu dah. Itu tentu dah. Tak? Dia tak boleh cepat berasa hati. Itu pesannya untuk siapa yang nak jadi pendidik kepada ummah. Boleh? Tak kira lah anak kita, macam tu anak kita ada anak dah. Bila tu? Wallahualam. Suka ipek. Ipek minat benda-benda anak ni minat. Minat. Dah temak betul lama tu nampak cukur molek tu. Ada anak ikan tu lah ni tu nampak tu. Ustaz Omar nampak teri molek tu. Suka dia. Mak ayah pun sama. Pesan ni sama-sama pun mak ayah ni, dia ataupun guru-guru orang yang mengajar, yang memberi ilmu, dia tak boleh cepat berasa hati. Dia kalau cepat berasa hati, dia akan jadi KO selalu orang ngaji. Dia boleh habis kitab dia, tapi dia tak jadi berkat. Boleh. Ada pun orang mengaji jangan pisah pula. Kita berasa hati dia, tu jeng. Jeng. Mari dalam kelas buka PSC sorang-sorang tah. Tu kurang ajar. Tu patut berasa hati dengan tu. Boleh faham tak tu? Tu orang mengaji. Pertama orang mengajar mak ayah ni dia tak boleh. Ataupun orang tua. Cerita kita ada adik-adik kan. Biasa. Kena kata ramai tahu jadi adik amak. Biasa tu kena. Habis nak kata habis nak gani tu biasa. Hak adik tu sedap sama, hak bosu punya bosu. Sedap sama dia. Mana lagi? Nak gatu, nak gani. Boleh. Tapi tak semua bosu gitu. Mak kata. Tak semua bosu gitu. Tu pertama. Kan boleh masuk bahasa ni? Tiba-tiba masuk ni. Boleh. Yang kedua kena sabar. Boleh kena sabar untuk kalau orang tanya uleh 10 kali pun kena uleh. Biasa dah tu. Cuma cara bermuamalat dalam kelas bila contoh orang tu tanya soalan sama, boleh. Dalam keadaan orang duduk ramai ngaji ni, kita kena ayat tunggu mata nak jawab lepas pada dars. Itu cara dia. Benda ni tak kira rasa, melainkan kena ngajar dulu baru tahu. Tahu dia punya cara nak elok giga ni dia kena trik-trik dia tu dia kena ngajar dulu. Boleh lagi? Ngajar bini esok sampai hari. Nampak tak lama dah clear kat status tu. Suka itu. Dia nguju-nguju ni dia kena relax-relax lah pada dulu hari ni. Habis sifat kidam dah. Tinggal masuk mustahil pula. Nak tengok sikit hak Malawi ni, gap pula Malawi ni. Mana Malawi? Tengok tak sesuai ke tak? Makna salati wassalam. Habis setakat tu untuk kepada kitab Faridatul Faraid. InsyaAllah sampai esok kita berhabis sifat ke apa? Sifat kidam dengan dalil dia. Esok pun boleh jadi panjang sebab nak masuk daur dengan tasalsul. Boleh. Jadi ready lah. Allah Subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu atam. Baca Malawi sikit. Sikit lah.